Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berikut merupakan pembentangan berkaitan dengan tajuk faktor konflik Arab Israel dari sudut pandang negara-negara yang terlibat dari tahun 1930 hingga tahun 1948. Baik, teruskan dengan abstrak. Penyelidikan ini akan melihat faktor yang mendorong kepada berlakunya konflik berdasarkan kepada rekod kerajaan dan kajian daripada setiap negara yang terlibat. Kita highlightkan itu yang cuba kita sampaikan. Dan yang kedua adalah konflik berlaku atas tuntutan bertindih ke atas Baitul Muqaddis, pembinaan negara bangsa dan juga kuasa otonomi. Faktor-faktor yang kita akan bahaskan itu berlaku disebabkan tiga isu ini, iaitu tuntutan ke atas Baitul Muqaddis, pembinaan negara bangsa dan juga kuasa otonomi yang hendak diwujudkan di Palestin itu sendiri. Dan apa yang kita boleh highlightkan di sini adalah apa yang kita akan dapat adalah Israel itu sendiri, Yahudi Zionis itu telah meletakkan Amerika Syarikat dan juga beberapa kuasa-kuasa besar untuk memberikan kekebalan kepada mereka sebagai daripada sebarang resolusi antarabangsa. Ini yang akan kita dapat highlightkan ataupun kita dapat lihat daripada perbahasan kita pada hari ini. Baik, seterusnya, pengenalan. Kedudukan mandat British di Palestin bermula pada tahun 1917 hingga tahun 1938. Telah meletakkan pelbagai permasalahan dalam usaha mewujudkan kemerdekaan Palestin. Ini sudah pasti. Kerajaan British itu sendiri sudah dimonopoli ataupun sudah dilobi oleh beberapa gerakan-gerakan tertentu. Khususnya daripada gerakan Zionis untuk memastikan bahawa pembinaan negara bangsa Yahudi itu sendiri dapat dilaksanakan dan bukannya negara Palestin yang ingin diwujudkan. Dan Kertas Putih 1939 telah menjadi titik tolak kepada usaha pembinaan two-state solution. Ini apa yang dapat highlightkan. Kertas Putih ini dilihat memberikan permasalahan apabila Yahudi Zionis tidak mendapat menubuhkan negara Yahudi seperti yang diinginkan. Ini berkaitan dengan isu ini. Daripada isu ini sebenarnya telah merebak kepada isu-isu yang lain. Campur tangan berlaku daripada beberapa buah negara, rentetan daripada Kertas Putih 1939 dan kewujudan negara Israel pada tahun 1948. Ini daripada dua isu utama yang kita akan lihat bagaimana wujudnya faktor-faktor pendorong kepada kemasukan kuasa-kuasa besar terhadap isu tersebut. Ini adalah kajian lepas. Kita ambil daripada tiga sudut pandang daripada yang berpihak kepada Israel, sudut pandang yang berkecuali, dan satu lagi daripada negara-negara Arab. Kita ambil daripada tiga-tiga isu inilah. Baik. Metodologi kajian. Pertama adalah bertemakan sejarah berbentuk kualitatif, bahan dan sumber diperoleh daripada Arkib Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Kerajaan Amerika Syarikat, Great Britain dan beberapa universiti di negara Arab. Beberapa tindakan dan proses historiografi dilakukan bagi memberikan penilaian yang seimbang antara negara-negara yang terlibat sebab kita tidak mahu mewujudkan sebarang sentrik perbahasan di dalam kita punya pembentangan pada hari ini. Baik, konflik Arab Israel di dalam mandat British. Sekalinya bermula daripada The Covenant of League of Nations di dalam artikel 22 menyatakan bahawa negara-negara bekas jajahan Turki Osmania perlu ada di dalam pemerintahan sistem mandat. Sebagaimana kita tahu melalui perjanjian Sykes-Picot, British dan juga Perancis semua telah menguasai sebahagian besar daripada tanah jajahan Turki Osmania. Daripada situ, League of Nations telah mendesak bahawa negara-negara ini yang dijajah itu perlu berada dalam sistem mandat bagi usaha untuk memerdekakan diri mereka terlebih dahulu. Maksudnya mereka perlu berada dalam sistem itu terlebih dahulu. Treaty of Sevres dan juga Lausanne, artikel 95 menyatakan bahawa British perlu menubuhkan sebuah negara Yahudi di Palestin. Deklarasi Mandat Palestin 1922 menyatakan keperluan yang jelas yang menjadi keinginan British untuk membina sebuah negara Yahudi. Ini apa keinginan yang jelas diingin dilakukan oleh kerajaan British itu sendiri. Kemampuan telah berlaku berdasarkan laporan mandat British telah memberikan komuniti Yahudi Zionis untuk membangunkan dan monopoli ekonomi di Palestin berbanding masyarakat Arab. Peminahan dilakukan oleh agensi Yahudi di Palestin. Ini berdasarkan mandat British di Palestin
perkara ini yang berlaku. Imigrasi secara beramai-ramai, dan apabila mereka sudah berimigrasi, masyarakat Yahudi memonopoli pula ekonomi, dan jadi permasalahan apabila masyarakat Arab yang menjadi warga negara di Palestin itu tidak mendapat keistimewaan tersebut. Yang berlaku, dan orang yang bertanggungjawab adalah perkara ini adalah Moshe Sharet yang merupakan ketua agensi Yahudi di Palestin itu sendiri. Dan kemasukan beramai-ramai itulah menyebabkan berlakunya konflik. Di antara konflik kita dapat highlightkan di sini adalah perayaan Sabath di tembok ratapan pada tahun 1929 telah berubah menjadi rusuhan besar-besaran sehingga tahun 1930 dalam tempoh yang agak lama. Rusuhan tersebut berlaku apabila masyarakat Yahudi Zionis melakukan beberapa tindakan provokasi kepada masyarakat Arab. Itu punca utama. Sebab mereka melihat mereka itu sudah ramai, mereka sudah mempunyai monopoli ekonomi yang begitu kuat, jadi mereka melakukan provokasi kepada masyarakat Arab. Dan masyarakat Arab pula membalas provokasi tersebut kerana mereka juga dilihat tidak berpuas hati dengan elan yang diberikan oleh pihak mandat British kepada mereka. Ialah ekonomi mereka tidak dapat kuasai secara baik dan sebagainya, dan mereka terpaksa menjalankan kehidupan sebagai seorang yang tidak mempunyai apa-apa lah. Jadi mereka bangkit melawan provokasi yang dilakukan oleh masyarakat Yahudi tersebut. Dan British cuba memberikan penyelesaian isu ini melalui Kertas Putih 1939. Daripada ini, two-state solution dapat di-highlightkan, sudah digagaskan ketika itu. Dan orang Arab bersetuju kepada perkara ini melalui Parti Pertahanan Kebangsaan, dan masyarakat Yahudi Zionis pula tidak bersetuju sebab mereka tidak mahukan two-state solution. Mereka mahukan a state, a Israel state, sebuah negara Israel saja. Tidak mahu dua buah negara. Baik, dan Amerika Syarikat ketika inilah kita dapat lihat negara-negara kuasa besar selain pada British mula masuk campur dan juga mula terlibat di dalam konflik Arab Israel itu. Iaitu Amerika Syarikat telah mendesak kerajaan British untuk mahu masuk lagi pendatang ke Palestin pada Ogos 1945 dan menamatkan mandat British pada November 1947. Dilaksanakan atas permintaan dari para pelobi Yahudi Zionis di Amerika Syarikat. Itu daripada Amerika. PBB berbeza. PBB memberikan 3 kata putus untuk kerajaan British melaksanakan di Palestin, iaitu memisahkan dua buah negara, sebuah negara mengikut populasi yang dominan. Mana satu yang dominan, dia akan kuasai negara tersebut. Dan membina sebuah negara persekutuan campuran dan wujud beberapa kerajaan kecil mengikut populasi. Anda kata contoh di Haifa majoriti Yahudi, maka Yahudi akan memerintah kawasan tersebut. Kalau di Gaza majoriti orang Arab, maka orang Arab akan perintah kawasan tersebut. Tapi persekutuan campuran. Satu antara tiga. Baik, faktor berlakunya konflik bagi masyarakat Yahudi. Ada 3 isu. Yang pertama, mendapat perlindungan daripada sentimen antisemitism yang berlaku di Eropah. Ini berdasarkan kepada kenyataan-kenyataan yang diberikan oleh Theodor Herzl di dalam konferensi yang beliau laksanakan khususnya di Munich, masyarakat bersama dengan komuniti Yahudi Zionis ketika itu. Menuntut tanah yang dijanjikan, iaitu tanah ataupun tanah asal masyarakat Yahudi Zionis seperti mana yang dinyatakan dalam kitab Taurat. Yang kedua, kemuliaan bangsa Yahudi yang diberikan kepada Tuhan untuk kembali ke tanah suci. Ini apa yang dipegang oleh masyarakat Yahudi Zionis. Walaupun perkara ini tidak dipegang oleh majoriti daripada masyarakat Yahudi, khususnya masyarakat Yahudi Ortodoks, kerana mereka berpercaya bahawa hanya melalui kedatangan Masyiach ataupun Al-Masih saja yang mampu bawa masyarakat Yahudi masuk ke Palestin. Tapi masyarakat Yahudi Zionis, mereka katakan tidak, mereka perlu masuk dan menuntut kembali hak mereka. Dan bagi masyarakat Arab dan Islam, ada 3 perkara. Yang pertama sekali, atas konteks agama Islam, tanah suci yang ketiga, itu Baitul Muqaddis. Ini nyatakan oleh Raja Abdul Aziz As-Saud pada tahun 1938 kepada kerajaan British berdasarkan sebuah surat yang beliau utuskan kepada kerajaan British itu sendiri. Kedudukan masyarakat Arab yang menjadi penduduk asal Palestin, itu yang sudah pasti. Dan ketiga adalah semangat nasionalisme Arab yang menjadi pendorong kepada pembebasan Palestin itu sendiri. Yang seterusnya adalah daripada pertubuhan organisasi dunia. Ada 2, iaitu Liga Bangsa dan juga PBB. Liga Bangsa dimonopoli ataupun dilobi oleh kuasa-kuasa besar seperti British yang bersetuju untuk membina negara Israel. British pula dilobi oleh siapa? Dilobi oleh beberapa gerakan-gerakan Yahudi Zionis di dalamnya. Yang antaranya adalah pertemuan Theodor Herzl dengan General Lord, Gromer, Deklarasi Balfour, perjanjian Yahudi Zionis di dalam perwakilan Yahudi Zionis dalam Parlimen British yang terus mendesak agar pembinaan sebuah negara Yahudi dilaksanakan. PBB pula hampir berhadapan dengan situasi yang sama. Apabila
negara-negara kuasa besar mendesak agar segala resolusi yang telah dikeluarkan oleh Liga Bangsa diikuti ataupun diteruskan, khususnya dalam pembinaan negara Israel itu sendiri. Baik, Amerika Syarikat. Amerika Syarikat ini satu tajuk, satu perbahasan yang khas sebab Amerika Syarikat ini dilihat, selain daripada British, Amerika Syarikat dilihat sebagai negara yang paling agresif di dalam mewujudkan sebuah negara Israel itu sendiri. Ia berlaku daripada gerakan pelobi Yahudi Zionis untuk memastikan Amerika Syarikat untuk membantu pembinaan negara Israel. Yang kedua adalah jasa Yahudi Zionis dalam mengekalkan jawatan Presiden Amerika Syarikat. Yang pertama adalah The Jewish Agency yang kemudian berubah apa namanya kepada American Israel Public Affairs Committee ataupun AIPAC. Yang ketiga adalah mengangkat hegemoni Amerika Syarikat di Asia Barat daripada pengaruh USSR. Dan kesimpulan yang kita dapat berikan di sini adalah faktor yang mendorong kepada konflik Arab Israel adalah berdasarkan kepada pelobi dan kepentingan politik secara umum ataupun kepada isu utamanya lah. Faktor utama dua ini. Pelobi dan juga kepentingan politik. Namun kepentingan agama itu wujud. Faktor agama itu wujud. Konsep keagamaan itu wujud. Tapi hanya berlaku dalam masyarakat Arab dan juga Yahudi Zionis saja. Itu yang berlaku. Faktor pendorong kepada konflik ini berlaku sehingga mewujudkan beberapa sili peperangan antara masyarakat Arab dan juga Yahudi Zionis. Masyarakat Yahudi Zionis mempunyai pengaruh yang kuat di dalam beberapa negara kuasa besar sehingga mampu memberikan pengaruh terhadap dasar sebuah negara terhadap isu di Palestin. Ini kekuatan yang dimiliki oleh Yahudi Zionis yang kita dapat highlightkan yang telah berlaku di Palestin itu sendiri. Jadi itu sahaja daripada saya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.